Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwata illa billah, wala hawla wala quwata illa billah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberikan lagi satu peluang daripada satu hari kepada satu hari, daripada satu minggu kepada satu minggu. Peluang apa tuan-tuan? Peluang kehidupan. Peluang untuk kita bertaubat kepada Allah, kembali kepadanya, cuci segala dosa-dosa kita, mempertingkatkan segala amalan dengan kita memperbanyakkan mencari ilmu. Moga-moga kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara nak mendapat redha? Iaitu dalam keadaan kita mengaji, kita rasa tenang dengan apa yang kita sudah faham, mutmainnah. Sebab itulah Allah sebut dalam Quran, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Siapa? Wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita mati dalam keadaan kita tenang saja. Sebab apa kita tenang? Sebab kita telah capai redha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau duk serabut lagi dengan dunia, duk serabut lagi dengan harta, duk serabut lagi dengan kerja, duk serabut dengan anak cucu, duk serabut dengan keluarga, serabut habis semua. Sebab apa? Sebab ada permasalahan dalam diri kita. Mungkin kita terasa kita itu lebih baik pada orang. Itu je. Bila kita rasa kita lebih pada orang, macam itulah anggaplah diri kita ini. Sebab itulah dalam konsep tawaduk, kata Imam Hasan Al-Basri, salah satu di antara takhaf wa ya taqwa, iaitu yang pertamanya tawaduk, rendah diri. Kita seorang lelaki, ya kadang-kadang rendahkanlah diri kita dengan anak isteri kita. Sebab lelaki, suami yang paling baik adalah dia menghormati dan dia menjaga akan anak isterinya. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik. Perbincangan kita kitab Baru Mazi, dia berkait dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dikatakan tentang nubuwah, kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mesti ada 3. Tak jadi kalau duk mengaji hadis, kita hanya ambil ilmu tapi kita tidak ada 3 benda ni. Yang pertama, pengetahuan kita. Sejauh mana kita kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nak Rabiul Awal dah ni. Sejauh mana kita kenal? Kita nak ambil ilmu daripada orang yang kita kenal. Bila orang yang kita kenal kita ambil, maka kita sayang. Kita tumpu sungguh. Ni kalau takat nak ambil cedok, ambil orang hak yang kita nak ambil pun kita tak kenal. Muslimin yang dirahmati Allah. Yang pertama, ilmu pengetahuan tentang siapakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, tentang mahabbah Rasul. Sejauh mana kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sejauh mana? Sejauh mana kita cinta Nabi? Berapa kali kita selawat ke atas Nabi? Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, tidak ada cinta pada 2 ibu bapa melainkan kamu mencintai aku lebih daripada 2 ibu bapamu. Sejauh mana kita cinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau duk kata nak jadi, nak ambil, nak ikut, tak cukup lagi tuan-tuan. Pasal apa yang duk mengaji sampai kilit kitab sampai hilang habis dah warna kitab, tapi duk tak boleh situ juga sebab tak ada proses ni. So pasal ada orang tanya saya. So yang ketiga, apa dia? Ittiba'. Apa dia ittiba'? Kata ulama, iaitu ikut segala sunnah Nabi, semua ikut. Jangan duk ambil satu je, ambil satu tak mau. Semua sunnah-sunnah Nabi ikut, buat, belajar pelan-pelan. Itu nama dia warak. Dia tahu kata tu sunnah, dia tahu kata dia sunnah. Jangan plekeh, jangan celah sunnah Nabi SAW.
Kita nak tolak poligami pun, ya tolak, tapi jangan cela poligami. Kita nak tolak benda-benda yang dilakukan oleh orang, contohnya hadis tu hadis dhaif saja. Kita nak tolak, cela cukup. Ingat tu pun hadis. Tengok orang pakai sorban, tengok orang pakai ridak, tengok apa ni, alah geng-geng ni. Jangan. Tengok orang pakai celak. Cuma proses dia ialah nak tahu macam mana yang sebenarnya lelaki pakai celak, bukan pakai kok jalan. Lelaki pakai celak, kata guru kami Syekh Nuruddin Al-Banjari, pakai celak ketika nak tidur saja. Dia salah faham. Waktu nak tidur sekali lagi pakai. Bila kita tidur, kita tutup, kita bangkit esok, segala kekotoran mata diproses oleh tu ismit tu tadi. Keluar habis, titik mata keluar. Penyakit-penyakit mata semua keluar. Esok, kalau ada lagi hak hitam-hitam tu, hasil pakai semalam. Bukan waktu nak keluar pun pakai. Cek dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya hak kata Nabi nampak bercelak. Nabi nampak bercelak sebab dia semalam bercelak. Cuma bekas tu lada lagi. Tapi bukan keluar waktu bercelak. Nanti saya share balik hadis-hadis tersebut nak. Okey, itu nama dia. Yang pertama, kenal Nabi SAW. Yang kedua, mahabbah, cinta Nabi SAW. Yang ketiga, ittiba', ikut. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutlah aku, Nabi kata, kamu akan dapat kasih sayang Allah. Itulah proses nak jadi warisan nubuwah. Warisan, sebab Nabi SAW dia tak tinggal apa pun melain dua ya. Taraktal amrain, aku tinggalkan dua perkara pada kamu. Apa dia? Al-Quran wa sunnati. Al-Quran dan sunnah aku. Pegang yang ni, fa in tamassaktum bihima, kamu pegang dua ni, kamu takkan sesat selama-lamanya. Walaupun benda tu remeh, walaupun benda tu kecil, walaupun benda tu kita nampak macam tidak ada apa, buat juga. Kurang-kurangnya ada sesuatu pada kita yang kita dapat syafaat daripada Nabi SAW, rahmat daripada Allah, berkat dengan berkat usia kita kerana kita melakukan sunnah Nabi SAW. Sebab apa? Sebab kita duk mengaji bab hadis ni, kita duk mengaji bab adab ya, bab adab lagi kita tak habis lagi. Baik, kita masuk dalam kitab kita Baharul Madhi. Qala musannif rahimahullahu ta'ala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, diambil daripada kitab Mukhtasar Sahih At-Tirmizi, Sunan Tirmizi, syarah dalam bahasa Arab Tuhfatul Ahwadhi nama kitabnya, syarah dalam bahasa Melayu Bahrul Madhi. Inilah kitab dia tuan-tuan. Moga-moga Allah mengampuni dosa Syekh ini, moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya, moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya, moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya. Amin ya rabbal alamin. Yang tafa'u bili ila darai. Baik, kita masuk sambung hak dalam bab mengumpat. Masalah yang ke 237. Mengumpat dan misal-misalnya, contoh-contoh dia. Kita duduk dalam komuniti, kita duduk dalam masyarakat, kena tahu apa itu mengumpat. Sebab apa? Seolah-olah macam kita makan daging saudara kita sendiri. Yang kedua pula, segala amalan kebaikan kita semua kita bagi kat dia. Kita duk ingatkan kita duk boleh masuk syurga dah. Rupa-rupanya tidak, semua bagi kat orang siapa yang kita umpat. Sungguhnya, sanggahnya telah dikatakan oleh Nabi di dalam masalah 236 itu akan pengenalan mengumpat. Nabi sebut dalam hadis dah minggu lepas. Maka dapatlah tahu daripadanya apabila seorang itu menyebutkan kepada lawannya, kepada orang yang dibenci tadi, kepada orang yang diumpat tadi, bercakap akan apa yang dibenci. Betul dia buat, tapi dia sendiri pun tak suka dengar. Kepada orang yang disebutkan di belakang matanya. Kalau sebut depan tu cerita lain. Di belakang matanya. Berani nak sebut depan. Yang berani pun kat belakang aja pun. Kat depan ni kuih Allah, pijak semut pun ingat tak mati, semut gelak gitu lah. Belakang kawan tu gajah memampuh dengan dia. Maka ialah orang yang mengumpat. Ni kalau duk buat suara halus macam tu tuan-tuan, jagalah dia quit kan. Nak bang. Tunggulah. Dan cakap yang dibenci itu namanya umpat. Apa yang dia cakap tadi nama umpat. Orang yang buat tu namanya pengumpat. Misalnya,
Contoh dia kata di sini, seperti Muhammad yang sedang berbual dengan Ali dan Umar. Jaga nah, kalau kita bercakap 3 orang ni jaga-jaga. Tiba-tiba lalu dikatakan seorang yang bernama Mahmud. Lalu dekatnya seorang yang bernama Mahmud. Maka kata Muhammad, Mahmud, orang lain. Mahmud. Maka dikatakan oleh Muhammad kepada taulannya, kawannya nama Ali dan Umar. Tengok. Si Mahmud itu ringkat, jalan apa, tak bumi pun tak sama. La ilaha illallah. Atau dikatakan si Mahmud ini berbinikan orang jahat. Bini jahat. Atau katanya si Mahmud itu perutnya buncit. Makan duit haram. Atau katanya si Mahmud itu macam kerbau, cucuk hidung. Kena kuing kontrol. Hari duk tanya pula kerbau cucuk hidung tu apa dia? Kan? Atau dikatanya si Mahmud itu orang yang tidak berbudi. Jenis tak reti balas budi. Orang buat baik saja dia tak reti. Dan sebagainya. Maka sekalian perkataan ini sekiranya didengar oleh Mahmud, tentulah naik berang. Kita dengar-dengar, kalau dengar sampai ke telinga kita, kita rasa marah. Siapa kata? Maka orang hak kata tadi mengumpat. Dan datang ia menyerangnya, maka itulah yang dinamakan mengumpat. Umpat. 238. Masalah, mengumpatkah juga namanya jikalau ada sebenarnya yang disebutkannya? Betul dia sebut. Memang dia takut bini. Memang betul dia takut bini. Dalam duk cekak pinggang, tapi duk basuh baju juga. Misai bertarin, tapi tak peraya duk sidai baju itu. Kan? Okey, baik. Kalau benda yang betul sekalipun, di belakang mata Mahmud itu adanya Mahmud. Di belakang mata Mahmud ada Mahmud. Maksudnya di belakang dia ada hak nak dengar cerita tu tadi. Jawab dia, dapat faham daripada sepotong hadis yang akan datang ini ialah umpat juga nama dia. Walaupun benda tu betul. Kalau tak betul, nama dia fitnah. Kalau betul, tapi kawan tak mau dengar, ialah dia hitam. Ialah rambut rintin. Ialah memang betul. Tapi dia dengar, dia tak apa nak suka. Bila dia tak suka, okey, tuan-tuan. Memang tuan-tuan dapat dah gelaran tadi. Dapat dah gelaran. Contohnya, daripada kecil dah dapat. Contohnya, orang panggil kat tuan-tuan, macam saya ambil contoh sahabat Nabi lah, bapak kucing. Kalau orang dengar memang orang marah, tapi dah gelaran tu sebab dia suka kucing, maka dipanggilnya bapak kucing, Abu Hurairah. Ada gelaran-gelaran sahabat-sahabat Nabi yang hak kita orang lain dengar, tapi bagi sahabat tak apa. Hak tu bukan mengumpat. Memang dah dekat nama dia, kita nak sebut pun tak berani. Tapi dia pun reda dah. Mat dalam kampung berlambak. Mat mana? Mat cengkuih. Dak dia marah dak panggil cengkuih tadi. Dia marah tak usah duk panggil. Tapi kalau saya tak apa, sip baik. Macam-macam jenis mat punya dah ada. Tapi kalau dia reda tak apa, kalau dia tak reda, hak tu yang jadi mengumpat. Okey tak? Mat pada GTB. Apa dia mat GTB? Mat geng takut bini. Muslimin ni rahmati Allah. Ada mat KB, ada hak yang 13 pun ada, hak nulah, hak ni lah, cot sejuk lah, dah macam-macam. Dak dia reda ke tak reda? Kalau dia reda, it's okay. Tapi kalau dia tak reda, maksudnya kita lah yang mengumpat. Muslimin dirahmati Allah. Dapat faham apa dia yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi sebut, ara'aita in kana fihi ma aqul. Bertanyalah satu orang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, khabarkan pada hamba apa macam yang dikatakan sebagai mengumpat.
jika ada pada orang yang hamba sebutkan sifatnya yang dibenci, sifat-sifat tu ada pada dia tapi dia benci, memang dia hitam, tapi jangan panggil hitam. Aku pun tak mau. Dia kata, panggil lah manggih ke, manis ke, tak apa juga. Dia kata, hang panggil hitam. Dah, walaupun betul, tapi kawan tak boleh dengar. Dia panggil kisah kat dia. Kelin pun ada, mamak semua ada kat dia. Pergi panggil kawan tu. Jaga, kadang-kadang redha tak kawan tu tak ada. Maka dia mengumpat. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey. Adakah nama hamba pengumpat juga? Bila didengarnya pertanyaan itu lalu jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala in kana fihi ma taqulu faqad ikhtabtah. Sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada pada orang itu apa yang kamu kata di belakang itu, katanya, maka sungguhnya engkau umpat akan dia, maka bernama engkau itu pengumpat. Engkau tu pengumpat, perkataan yang tersebut itu adalah umpat di belakang. Kalau di depan kita panggil, tu boleh gagah lagi. Cuma kau tu marah, sudahlah. Ada satu cerita, Pitroi, Pekan Troi nak cari tokmat tamban ke tokmat apa tu. Berhenti depan rumah orang tua tu, sungguh orang pada KL. Berhenti tanya, bagi salam. Orang tua tu duduk depan tangga, duduklah kata. Pakcik nak tanya, rumah tokmat tamban tang mana? Hang pergi balik. Pasal apa? Dia tokmat tamban tu. Hang pergi balik. Kata, oh, hak tu depan. Depan tak apalah, tu bukan mengumpat. Faham kot dah. Kata orang main bagi salam depan rumah kita, tak orang nak cari kata hak yang ada sebut tu. Keriak gigi. Marah. Yang tu tak mengumpat, yang tu depan. Cerita dia hak duduk di belakang kita tu, hak duduk bawah pokok ceri, hak duduk mesyuarat tingkap, hak yang duduk mufti kedai kopi. Hak tu yang orang nak marah tu. Pasal dia duduk bunyi popek sampai ke telinga kita. Hak tu yang dinamakan sebagai mengumpat. Muslimin yang dirahmati Allah. Kena? Wa illam yakun fihi ma taqulu fi faqad buhtah. Dan jika tidak, pada dia ni, dan jika tidak, kelam. Ada pada, okey, ada pada orang itu apa yang kamu kata, maka sungguhnya telah engkau ada-adakan bohong akan dia. Ya, itu pembohongan. Kata yang tak ada, iaitu pembohongan. Baik, kata Abu Isa, pada bab ini ada riwayat daripada Abi Barzah. Tak apalah, kita sudah bincang. Hadis ini mutawatir, senang cerita. Hadis ini hasan lagi sahih. Baik, masalah seterusnya 239, mengumpat berhadapan muka, apa hukumnya? Depan-depan dia kata, weh hitam. Kan, weh bodoh. Wih, dah aku bodoh sungguh, tapi jangan kata depan aku. Pun macam mana? Seperti seorang yang memukul anaknya dengan sebab jahatnya. Macam tu kalau kita pukul sebab jahat, kata sebab betul. Okey. Dan apa dia ni? Congkaknya dan lainnya. Betapa ke apa dia ni? Ya Allah, lupa nak cek balik. Tiba-tiba bataba, tu dah. Tiba-tiba berkata seorang kepadanya, engkau tak tahu mengajar anak. Kita pukul anak sebab anak kita jahat. Lepas tu orang kata kat kita depan-depan, hang tak pandai ajak anak. Atau dikatanya, bapa borek anak tentulah ada juga rintik-rintik. Aduh, ni ayat lama lah, ayat kitab lah. Kita senang kata bapak borek anak rintik kan. Kita duduk tengok satu hamba Allah duduk tengah pukul anak dia. Anak dia memang kita tahu jahat, kita pergi kata terus, pak borek anak rintik. Kata kan contoh. Yakni jahat anak itu jika sedikit pun menurut tabiat bapak lah tu. Okey, macam tu. Maka apa hukumnya orang yang mengumpat berhadapan-hadapan seumpama itu? Kita kata direct.
Orang Melayu kata street. Street tu jalan, straight terus. Oh, dia kata terus. Tak ada dia tengok-tengok dia kata terus. Apa hukum dia? Al-jawab, kata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Muslim, mengumpat itu ada menyebut dan mengata orang di belakang matanya dengan barang yang tidak disukanya. Seperti tersebut misalnya di dalam masalah 237, dan juga menyebutkan dan mengatakan yang huduh-huduh di hadapannya dan di mukanya, maka iaitu buhta, bahat. Okey, namanya. Maka kedua-duanya itu haram. Macam cemuh kawan tu. Okey dah. Pun kata, mengata, tapi bukan mengumpat. Sebab kita nak katakan dia sebagai buhtanan. Kalau kita nak kata dia sebagai mengumpat, tak boleh, sebab mengumpat tu dia mesti kena duduk di belakang kita, belakang orang yang dikata. Hak depan-depan ni hanya mengata dalam keadaan depan-depan. Okey, baik. Muslimin yang dirahmati Allah, hak yang sebut dalam hadis tadi 240, dua-dua haram, dua-dua tak boleh. Janganlah duk pergi kata kawan duk tengah marah ke anak, ngang sekali pula kot. Kan, bapak borek, anak rintik, anak apa dia, pak kencing berdiri, anak kencing berlari-lari, duk pergi kata kat kawan tu ngang, oi kena ikut. Dah diam dah. Walaupun di depan mata. Dia kata tu bukan mengumpat saya. Yalah bukan mengumpat, dia tetap haram hukumnya. Cuma perbezaan dia berlainan. 240 masalah mengumpat dan macam mana rupa dia. Macam-macam jenis rupa. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketahuilah olehmu, kata Imam Ghazali, pengenalan umpat itu ialah menyebut aib orang yang di belakang matanya. Sama ada engkau sebut barang yang dibenci orang itu ada pada badannya, walaupun ada, memang ada. Dupi kata dia mulut pink lah, kata telinga capang lah, dupi kata rambut rinting ketiang daripada negro lah. Dan memang ada, tapi kita kata di belakang dia, maka itu mengumpat, kata Imam Ghazali. Sama ada engkau sebut barang yang dibenci orang itu ada pada badannya atau keturunannya atau kejadiannya atau pada perbuatannya, walaupun memang dia buat maksiat tu, walau betul dia buat maksiat tu, atau pada perkataannya, ya memang dia betul dia kata. Bagi dia dengan orang hak yang dia kata, dia berkelebiak depa, yang kita duk tambah-tambah macam apa. Bagilah kuantu lah, pi buat saman 50,000 lah, body shaming biar dia kena, yang hak kita 20 dengan pasal apa, dapat apa. Sekian, terima kasih. Tak tahu, hak tahu tak apa. Nah, tapi kenapa yang kita hampir laki bini berkelahi, yang aku ni backup kau ni, yang laki backup kau ni, dia pergi ke dia lah. Kadang-kadang cerita mak leha dengan laki dia pasal kes menantu, yang hampa duk kelai bagi nak rok dalam IG, kelai bagi nak rok dalam WhatsApp, dalam Facebook. Apa dia pun tu berlakon je. Punca semua tu, la ilaha illallah. Tu tak kira hak yang bola lagi tu. Hak masuk gua, keluar gua lagi. Muslimin yang dirahmati Allah. Saja yang hidup ni. Orang kalau dia tak ni lah, dia tak kisah. Boleh cek balik dalam kitab Ittihafus Sadah. Ini syarah daripada kitab Ihya Ulumuddin. 241. Masalah mengumpat pada badan orang dan misal-misalnya ada pada tubuh badan dia. Kata Imam Ghazali, adapun mengumpat pada badan maka seperti katamu, dia itu kelam mata, sifat dia rabun. Boleh tak kata ke orang macam tu? Ni siapa Lepas tu dia gelak kat dia. Gelak pun kira mengata. Kan? Kawan lupa buat sebaik mata, tak tahu orang bagi salam ke salam. Siapa tu? Lepas tu dia gelak pula kat dia. Muslimin dirahmati Allah. Contoh. Okey kan? Kelam mata. Dia itu mata juling. Mata juling, tak kira lah juling itik ke, juling ayam ke, juling macam-macam lah.
Kita pergi kata sebab dia kait dengan tubuh badan dia. Itu kurniaan Allah. Ingat nak, Allah yang bagi. Dia itu botak kepala. Botak kena khtiak ke, botak memang saja dia botak pasal Kedah menang baru tu. Arab, kalau Arab Mesir tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu, Arab Mesir kalau botak kepala pencuri Haramain. Kalau nak tahu pencuri, depa tangkap cara adat depa ke botak kepala. Malu. Siapa buat kelaku tak senonoh, depa tangkap, depa cukup kepala. Malu. Maksudnya tu orang yang salah, tu orang salah. Maksudnya kita botak kepala is tak ada apa. Keren. Kita tak ada apa, tambah-tambah Kedah menang tu kan. Masa zaman tu lah, zaman Faridul Haji Amir tu, botak habis. Satu sekolah botak apa dah. Hak yang kena cukup pasal cikgu rambut panjang apa dah. Hak yang kes bola apa dah. Tak apalah botak. Jadi macam kita tak ada apa. Tapi bagi Arab, bagi orang-orang tertentu, mungkin dia jadi macam celah. Okey, botak kepala. Lagi, dia itu rindit, kengek, alui, pendek, rendah. Lo renek yang katek bunyi pun hijau. Ya Allah. Gedik satu keluarga. Gedik turun apa dah van. Gedik. Pakai gelak habis la ilaha illallah. Hak kita pun saja buat cerita pun boleh gelak juga. Dan dia itu renjong. Panjang tinggi pada hantu galah dia kata Allah kan. Serba tak kena. Dia itu hitam legam, dia itu kuning pucat. Semua dalam kampung semua jenis gelap-gelap. Mai tang dia putih pun kena kata. Yang ni pun kena, macam ni pun kena. Semua serba tak kena. Okey. Dan lain daripada barang yang terupa sifatnya membencikannya orang yang kena kata. Itu sifat yang kata. So tuan-tuan, sifat badan, bodoh bukan sifat badan. Bodoh kadang-kadang pasal kes tak mengaji. Ada ulama kata boleh kata. Tapi kalau hang mengaji, hang pandai. Tapi hang tak mau mengaji, bodoh. Tu tak apa. Pasal boleh ya kalau hang mengaji. Pilah mengaji, ada kuliah, pilah mengaji. Dia jadi jahil sangat. Bodoh lagi gagah ha? Jahil jangan duk kata sangat. Oh, hak tu lah lah. Okeylah macam ni lah saya tukar. Tak apa cerdik. Hak tu lah juga. Tapi hak tu sifat yang boleh diubah. Bila sifat yang boleh diubah, boleh. Tapi kalau sifat pada badan, kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan mencela. Seolah-olah mencela Allah. Ya. Dia dapat anak sindrom Down, dia dapat anak autism, dia dapat anak-anak yang anak syurga. Duk pergi kata macam-macam kat dia. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, tuan-tuan tahu tak, dalam rumah tuan-tuan yang ada anak-anak macam ni, tuan-tuan ada anak ahli syurga dah kan? Dia adalah ahli syurga dah. Kalau tuan-tuan sabar dengan kerenah dia, tuan-tuan boleh bela dia, tuan-tuan boleh mengasuh dia. Esok dia pegang dalam kitab Riyadhus Salihin. Dia pegang tuan-tuan, waktu tuan-tuan kalau lah wal'ayazubillah tuan-tuan dipilih sebagai ahli neraka, dia sendiri akan mai bawa ayak daripada telaga Kausar, ayak daripada Salsabila, dia akan mai bawa dekat kita, anak-anak ni. Inilah anak-anak syurga yang disebut sebagai anak syurga. Juga dikatakan anak yang lahir bawah daripada umul baligh. So jangan menangis, jangan teriak merayan apa semua. Sebab apa? Allah memilih untuk kita ada satu kunci untuk masuk syurga, kerana anak kita mati kecil. Jangan duk pipicik hidung pula. Waktu kau tu tak apa besar kecil bang. Pada fa itu menyusah ke aku pula. Yang tu tak memang neraka tu dia sendiri tak terangin kat kita. Hang bunuh aku dulu. Okey. Muslimin yang dirahmati Allah. Nah, so kalau ada anak yang macam tu, itulah anak syurga. Sabarlah dengan dia. Kerana kesabaran itu adalah anak kunci syurga. Syukur kerana kita masih ada anak. Ada orang tak ada anak, kahwin sampai 80 tahun tak dapat anak. Tu pun gagah nak menikah lagi. Dia kata laki tak apa. Tembak. Baik. Dan kalau dia berkait dengan benda yang boleh diubah seperti kepandaian, seperti kepintaran, kemahiran, kalau ditegur macam tu kita fikir balik. Tapi kalau dia berkait dengan tubuh badan,
Kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam autism tu kurniaan, tapi kalau dah tak mengaji memang bodoh pun. Layaklah orang kata hang bodoh pun, tapi janganlah kasar sangat. Abanglah hang ni tak apa cerdik lah, bolehlah sagi kan. Mau kalau jahil nampak kasar sangat. Kan? Sampai orang waktu mayang pun handuk wang wei pilah mayang. Jahil. Orang angkat tangan. Bukan jahil, tak kerti. Okey, tak kerti. Hang ni tak kerti lah. Hak tulah lah yang bracket. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey nak? Muslimin yang dirahmati Allah. Tapi kalau ikut dalam tasawuf, apa pun tak boleh lah. Tapi dari segi apa yang dalam sebut dalam hadis, masih boleh lagi. Sebab kalau kita tengok balik dalam hadis-hadis, ada yang Nabi tempik, ada yang Al-Quran yang Allah sendiri tempik. Afala ta'qilun. Allah kata apa? Hampa tak ada akal ke? Itu ayat kasar lah. Tapi kalau dalam ayat tafsir, tidakkah kamu memikirkan? Contoh ubah ngok ayat tu. Dah tak ada akal ke Allah Ta'ala duk sebut dah. Hak itulah lah. Cuma kita nak tarhib wa tarqib. Cuma nak ada pendekatan bagi dia terasa. Kalau kata jangan nungkut, hak dia lari. Lah ni kita ubah lah. Tapi duk pakai ayat lembut tu, duk tak main-main juga. Sekali tempik, woi, bodoh lah. Main terus. Ada juga kadang-kadang macam tu. Muslimin dirahmati Allah. Boleh, kalau hak boleh ubah pada sifat, pada hak benar boleh ubah, itu tak apa. Tapi hak yang benar dah memang asli, memang kurniaan Allah, yang tu tak boleh kata apa. Okey dah? Terus 242. Masalah mengumpat pada bangsa dan misal-misalnya. Adapun mengumpat pada bangsa, maka iaitu seperti kamu kata bangsanya pembajak tanah. Tu bangsa jenis keturunan hak yang korek-korek ni. Allah Akbar kan pembajak tanah ni, ayat dulu tak tahulah. Bapaknya Hindu. Ni pak Hindu ni pak Cina ni. Bangsa tuk bangsa kutu tak gunalah ni. Kutu lah tu aduk tepi jalan, kutu hantu orang panggil, kutu pun panggil. Baik, anak orang fasik ni anak orang fasik. Ia anak orang tukang kasut, anak Sabarudin. Dia anak orang pengangkut sampah. Allah, ni anak geng ni geng lori hijau. Dia tak kata ikut sampah, tapi dia duk kata hak tu. Contoh, dan sebagainya daripada sesuatu yang dibencinya, semacam mana bangsa dikatakan. Kata Az-Zubaidi, adapun jikalau biasa ke bisa ni, biasanya dicakapkan sebagai yang tersebut itu seperti sudah jadi kemegahannya, maka bila dikatakan dengan lidah, tidaklah umpat lagi namanya. Yang tu nama orang ujub. Orang yang selalu macam ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok balik dalam kitab kitab Penawar Bagi Hati, orang kalau duk peleceh macam tu, dia ada sifat megah diri, dia ada sifat ujub. Bukan riak. Riak ni nak tunjuk dia duk rasa dia mewah. Dia kata, wahai miskin, woi orang miskin. Dia duk rasa kerja dia hebat. Dia kata, woi anak menyangkut sampah, woi, sebab ujub. Maka ujub ni haram dosa besar. Muslimin yang dirahmati Allah. Tak kira lah mak pak dia Cina ke asal dan sebagainya, janji dia beriman. Dia yang duk kutip sampah tu, kalau tak ada dia, busuk dah rumah tangga. Dia kalau tak ada orang yang kutip sampah ni, nak jadi macam mana tempat kita? Kerana ada dia lah tempat kita bersih. Hang Nabi kutip sampah, memang tak lah. Kerja IWK, Indah Water Consortium. Kalau tak ada dia, apa jadi? Maksudnya walaupun kita nampak benda tu, kalau tak ada dia, kita duk nampak kata kerja kita dia hebat. Itu sebenarnya kita besar diri sebenarnya. Takbur
aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itulah perangai iblis. Perangai iblis. Dia kata, Allah, Adam daripada tanah, aku daripada api. Nampak? Muslimin yang dirahmati Allah. Tu dah bukan mengumpat dah tu. Hak tu pergi ke lain pula. Muslimin yang dirahmati Allah. Hak tu umpat bangsa, umpat sesuatu yang melekehkan orang lain. Sampai 2 azan nak kena berhenti dah rasanya. Ke satu masalah lagi. Satu masalah je lah no. Satu lagi. Masalah mengumpat pada perangai pekerti dan misal-misal perangai bodoh. Ni perangai pula. Tadi bangsa, yang mula-mula tubuh. Kata Imam Ghazali, adapun mengumpat pada perangai itu, maka iaitu seperti katamu, si anu itu jahat perangai, pekertinya, akhlaknya, tak bagus budi bicaranya, ia kiker, tu kedekut piang, ia orang membesarkan diri, tu jenis takburuh, ia orang yang tak mau menurut apa muafaqah, tu jenis tak mau kerah pala, tak mau nak ikut orang. Contoh lagi ya. Ia orang yang pembengis. Mau kalau nampak budak nampak ya teriak. Mau budak nampak ya teriak. Kalau dia lalu teriaklah budak. Okey. Jenis tak hati senyum, tak hati melawah. Budak-budak balik demam 3 hari. Okey. Bengis sungguh. Dia orang yang penakut. Kita kata yang tu sebab itu tingkah laku orang ataupun dipanggil sebagai budi pada perangai. Ia orang yang lemah, banyak kerja tidak terbuatnya. Jenis tu, jenis malah tu, jenis kita duk kata kan. Dia orang yang tidak berperut. Hati perut. Tidak berperut. Hantu ke? Ia orang yang berani. Mengkhizir buta. Berani, jenis berani babi buta. Sebut juga babi. Jenis tu main berani ikut dah ni. Okey. Sembrono dan lainnya pada umpamanya perangai dan tabiat, maka mengumpat padanya ini apa dah? Boleh ke tak boleh? Mana ada jawapan? Ada apa mengumpat itu perangai itu, maka iaitu seperti katamu. Ada jawapan tak? Tak ada jawapan pun. Tak ada pun jawapan dah. Si anu itu mengumpat pada perangai pekertinya, istilah Syekh dalam apa dah kitab Ihya Ulumuddin, kata Imam Ghazali, ada apa mengumpat pada perangai itu, maka iaitu seperti katamu. Tak ada pun jawapan. Tergantung kamu pun. Okey dah. Dan lain daripada tabiat dan perangai. Nantilah habis. Banyak lagi ni. Nanti kot dia main balik. Beda, takat tu saya tuan-tuan, SOP. Kalau tak SOP kita berhenti ke 8 pagi esok. Takat tu saya tuan-tuan, minta maaf. Inilah sama-samalah kita perbetul, sama-samalah kita perelokkan apa yang telah kita pelajari, apa yang kita dengar daripada hadis Nabi SAW. Pasal apa tuan-tuan? Ramai orang yang rajin beribadah, ramai orang yang rajin buat benda baik, tapi satu ketika kerana satu benda ya, habis pahala-pahala yang dia buat tadi, mau bagi ke orang balik. Rugi tuan-tuan, rugi. Yang inilah yang Nabi sebut sebagai orang yang muflis di akhirat. Sayang tuan-tuan, kalau boleh biarlah kita ada ilmu mengenal yang mana baik, yang mana buruk. Itulah nama dia warak. Apa dia maksud warak? Warak ni maksudnya dia boleh beza baik buruk. Bukan warak tu kena pakai serban selalu. Yang tu sunnah, tapi pasal apa dia buat? Pasal dia warak lah. Bukan kata warak jalan jauh dia duduk tunduk, pi pantai tengah, pi pantai Cenang dia duduk tunduk. Oi warak lah. Betul lah tu. Tapi maksud warak ni ialah dia boleh membezakan baik dan buruk. Kalau dia boleh beza, kita dah boleh beza baik dan buruk, kita itu adalah orang yang warak. Orang yang warak ni antara orang yang berjaya insya-Allah dunia dan akhirat. Dia nak buat apa pun dia terasa, ish ni dosa ni, ish ni berdosa ni, ish ni nak kata ke orang ni berdosa ni. Tu warak. Ya, biarlah sampai ilmu boleh pandu kita. Takut saat lagi sia-sia saja. Mengaji dan terus mengaji. Tambah-tambah mengaji bab ilmu tasawuf, ilmu diri kita. Ya luar kita nampak bagus, dalam hati tu duk kata tu bila nak berhenti ustaz. Boy.
Tu pun lebih kurang. Okey, dekat tu saja tuan-tuan. Itu ilmu tasawuf. Minta maaf kalau terkasar bahasa, telah jawab bicara yang baiknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala keburukan itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.